Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fahamnaha Sulaiman kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibali was-sabihana wat-tayr kunna fa'alin. اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية فصحى ومتبحرا في علومها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أمين أما بعد. Jadi alhamdulillah kita dapat kumpul bersama pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan masuk ilmu yang berkaitan dengan fiqh ni. Dan kita fiqh manhaj jilid 1. Yang mana kita dah habis dah pada hukum bersuci. Hukum bersuci yang mana yang kita dah masuk pada minggu yang lepas, pada bulan yang lepas itu dalam hal yang berkaitan dengan jenis najis. Najis yang hissi dan ma'nawi. Dan kita masuk juga syariat-syariat dalam muka surat 30 itu tentang bersuci mengikut syarak. Mana Nabi pesan kat kita pada satu minggu kita kena mandi sekali. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada Nabi mengatakan tanggungjawab setiap muslim kepada Allah ialah mandi satu hari dalam seminggu dengan membasuh kepala dan badannya sekali. Dan kita dah masuk juga tentang 5 perkara yang fitrah Islam menganjurkan kita. Itu Nabi suruh kita buat apa dalam kebersihan atau berkhitan, bersunat, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Itu pun kita dah masuk. Yang mana dalam surah Al-Mudaththir, yang mana ulama menterjemahkan juga dari segi tafsirnya, Allah suruh kita mana berada dalam keadaan bersih dari segi pakaian kita, dari segi peralatan perkakas kita, perkakas rumah kita, apa saja yang kita miliki dari harta kita kena berada dalam keadaan bersih hissi dan ma'nawi. Itu. Nah itu kata motor yang saya cerita pasal motor yang mana kena samak ke tak, kena najis darah anjing, kena dengan apa ni, anjing duduk atas motor ke, dia duduk saya atas tepi. Lepas tu yang mana kereta kita kena masalah, kena najis dari ayak mana babi. Ada satu orang tanya kat ustaz, dia pergi Ipoh naik kereta, hujan lebat, depan tu ada lori babi, lori bawa babi 6 ekor ke 7 ekor lebih kurang, hujan lebat, kemudian kereta kena najis mughalazah, kena ayak daripada babi. Jadi kena sama tak? Sedangkan yang kena, kalau kita tengok yang Allah syariatkan kita sama ataupun mana kita sertu kita. Sertu tu yang mana yang melibatkan mukallaf. Hanya kepada mukallaf sebenarnya. Kenapa kita kena sama? Kenapa kita kena bersuci? Kenapa kita kena berwuduk semua tu untuk melaksanakan ibadah? Kereta dia tak laksanakan ibadah. Kereta bukan mukallaf. Harta benda selain daripada manusia itu, benda selain daripada itu bukan mukallaf. Jadi kenapa kita nak kena sama kereta yang kena jilatan anjing ataupun kena najis mukhalazah tadi? Kerana kereta itu sebahagian dari harta kita yang kita pakai. Kadang-kadang kita semayang dalam kereta, kadang-kadang kita semayang atas motor. Nabi semayang atas motor, kita semayang atas motor, semayang sunat. Nak pergi kerja mana, kerja Penang, tak ada nak semayang duha, duduk semayang lah. Ada wuduk semayang atas motor pukul 7 sampai pukul 8 itu. Sebelum sampai tu duduklah semayang atas motor. Macam-macam ini melibatkan harta benda kita. Maka kat situ yang kita belajar pada suci itu, Allah mensyariatkan suci bukan saja diri kita, termasuk pakaian kita dan harta benda kita berada dalam keadaan suci yang bersih itu. Jadi hari ini kita masuk tentang air ataupun ayak ataupun air. Ni banyak sangat kita punya utara kita Perak ada beberapa jenis. Kita baca air boleh, ayak boleh, air boleh. Jadi ustaz nak senang, ustaz guna bahasa rasmi, air.
Dia cakap air, Ustaz air ni macam mana pula? Yang ni kita kena faham baiklah tentang air yang suci. Lagi menyucikan air apa? Air mutlak. Mula-mula kita masuk dalam muka surat 34 ni. Jadi kita kena faham konsep air mutlak ni untuk apa? Baru kita boleh faham apa gunanya air, apa jenis air yang lain tu. Okey, kita tengok dulu. Air terbahagi kepada 4 bahagian. Satu, suci lagi menyucikan, iaitu air mutlak. Yang kedua, suci lagi menyucikan tetapi makruh. Air musyammas, air yang terdedah kepada panas matahari, yang mana terdedah kepada panas yang berseratan yang duduk dalam bekas besi ko, yang boleh menyebabkan penyakit. Air yang terlalu sejuk pun boleh menyebabkan penyakit. Kat sini saya rasa tak ada masalah tentang air suci lagi menyucikan tetapi makruh. Rasa tak ada masalah kat kawasan Bukit Jana ni. Ini berlaku masalah di tanah-tanah tempat yang sejuk tempat ni. Contohnya antaranya di Jordan ko, di UK ko, tempat yang panas sangat macam tanah Arab. Tapi kalau kita tengok kat kebun pun ada masalah juga tentang air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh. Contohnya dia duduk letak, dia takungkan ayak. Ada setengah orang tu dia kat kebun, dia nak meracun. Dia ada 5 ekar tanah ke 10 ekar. Dia letak relung kau, dia letak apa saja bekas besi, yang mana dia tadah ayat hujan. Adalah ayat hujan kat situ. Tiba-tiba mai panas yang bersangkutan sehingga bekas tu jadi panas sangat. Boleh tak guna? Boleh guna tetapi makruh. Kerana apa? Boleh memudaratkan diri kita. Boleh kena apa kalau yang mana ada besi ni? Sopak, sakit sopak. Yang mana yang panas sangat pun boleh sakit kulit. Sakit sangat melecok kulit. Basuh muka dengan air panas kata. Sakit tu. Muka kita ni dia punya kulit sensitif. Kata muka kita kulit sensitif dan nipis. Dia tak macam kulit-kulit kat tangan kita ke kaki kita. Iaitu tentang air yang suci lagi menyucikan termasuk makruh ini, tetapi makruh menggunakannya termasuk itu air musyammas kata, yang terdedah pada matahari. Kadang sejuk-sejuk sangat kata. Nombor 3, suci tetapi tidak menyucikan. Air yang suci tetapi tidak menyucikan, yang ini dipanggil air mughayyar, mutaghayyar juga mutaghayyir. Yang ini kita nak tahu kategori air ni. Yang keempat, air hutan najis, yang bernajis. Jadi kita ketahuilah yang pertama ini tentang air suci lagi menyucikan. Apa guna air suci lagi menyucikan ni? Yang saya cerita tu ada, ini saya cerita lah. Dulu rasa pernah cerita lah sekali, tapi masa tu dalam tafsir ada cerita pasal air. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah cerita itu. Allah turunkan air daripada langit dan untuk kita bersuci menggunakannya. Apa guna air mutlak ni? Yang kata air yang mana dia? Air asal. Macam kita guna air mineral dalam ni, air mutlak. Terdiri ada berapa? Yang mana kita ketahui bahawa air mutlak ni kegunaan ni untuk apa? Untuk kita mengangkat hadas. Untuk kita guna untuk bersuci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Yang mana bersuci dari najis. Mughalazah, mutawassithah situ, dan mukhaffafah. Kita menggunakan air mutlak ni untuk bersuci kerana itu syariat Tuhan. Kalau menggunakan air selain pada air mutlak, maka suci kita tak dikira sah. Untuk apa bersuci ni? Untuk kita melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan ibadah. Khususnya dalam apa? Dalam solat, sembahyang. Sembahyang kena ada wuduk. Maka kita nak sucikan, yang mana kita nak mengangkat hadas itu dengan berwuduk, ya. Nak basuh semua dengan wuduk mesti kena menggunakan air mutlak. Yang mana kita nak mengangkat hadas besar dan kita berada dalam keadaan junub, bagi orang lelaki dan perempuan. Dan orang perempuan berada dalam keadaan haid, nifas, lepas pada tu kena bersucikan diri dia dari najis ma'nawi itu dengan air mutlak untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang mutlak lagi untuk digunakan untuk apa? Selain berwuduk dengan mandi tadi, guna untuk cuci najis. Najis kita sendiri, kita buang air kecil, kena menggunakan air mutlak. Buang air besar pun guna air mutlak. Lagi kita nak menyucikan tempat yang terkena najis, pakaian kita yang terkena najis,
untuk digunakan. Baju-baju yang kita pakai dok lah ni, cikgu pakai baju Melayu, Pak Yau pakai baju Melayu. Baju yang dok pakai lah ni boleh tak basuh dengan air mustakmal? Tak boleh. Kerana kita nak menggunakannya untuk melakukan ibadah, nak menggunakannya untuk sembahyang. Kan pelikat yang kita pakai ni, yang dok pakai ni digunakan untuk sembahyang. Maka kalau kain pelikat kita terkena najis ke, wajib kita suci dengan menyucikannya dengan menggunakan air mutlak, kerana ianya sebahagian daripada pakaian untuk melakukan solat. Sejadah kita yang berpuluh tahun tak basuh, sejadah kita kena tak cicak ke apa, nak basuh guna ayat apa? Mustakmal dengan mughayyar boleh tak? Tak boleh. Maka wajib basuh dengan ayat mutlak juga untuk sucikan najis itu. Itu air mutlak tu digunakan untuk apa? Untuk sucikan segala apa yang berkaitan dengan diri kita dan berkaitan dengan pakaian-pakaian dan tempat kita gunakan, yang mana kita nak gunakan untuk solat. Sejadah kita terlekung, mak-mak terlekung lah, basuh guna apa? Guna ayat apa? Ayat mustakmal, Ustaz. Tak boleh, kena basuh guna ayat mutlak, kerana ia mana kita nak sucikan betul-betul bersih untuk melaksanakan ibadah. Kalau lah kena pakaian kita terkena najis, maka basuhnya dengan ayat mutlak juga. Ini adalah syariat dari Tuhan kita. Bukan kerana ayat tu kata, bukan kerana ayat tu apa ni, kata ayat mutlak ni banyak jenis lah kan. Bukan kerana kita sendiri yang mengada-adakan untuk basuh tu, maka itu syariat dari Tuhan, bukan apa yang manusia kata. Kalau ikut logiknya, ayat mustakmal pun, mutaghayyar pun, kalau basuh gunanya, kita basuh guna ayat mustakmal, bersih juga dari segi zahir matanya, mata sahaja. Tapi kalau mengikut syariat, maka basuh betul-betul bersih menggunakan ayat mutlak. Jadi kita dah tahu dah apa gunanya ayat mutlak, itu air yang suci lagi menyucikan. Okay, kita tengok nombor 1 dalam kitab kita. Air yang suci lagi menyucikan ialah air mutlak yang kekal dengan sifat kejadiannya yang telah dijadikannya oleh Allah Ta'ala. Air tersebut masih dikatakan air mutlak walaupun ia sudah berubah dengan sebab lama tinggal, atau disebabkan tanah atau tukhlub, sejenis benda hijau yang terapung di atas air disebabkan lama tinggal di dalamnya kiambang lah, pokok-pokok yang duduk atasnya itu, atau bekas atau tempat yang mengalir seperti ia berada dalam tanah yang mempunyai belerang atau ia mengalir di atas tanah tersebut. Semuanya ini tetap dikatakan air mutlak. Ini kerana air tersebut sukar untuk dielakkan daripada perkara-perkara tersebut. Beberapa jenis air mutlak dah disebutkan dalam muka surat 32 tu. Air yang boleh dibuat bersuci ialah air hujan, air laut, air perigi, air sungai, air mata air dan air salji. Jadi air-air yang dikatakan air mutlak ni, saya kata, yang mana bilanya dia air-air ni yang kita ambil dari mana, ada sifat asal dia macam tu. Contoh air belerang dikatakan air mutlak kerana asalnya yang kita ambil dari tanah dan adanya belerang dan bau belerang tu, warnanya agak keruh dan adanya baunya, itu yang memang tak dapat nak dipisahkan, ia masih dihukum sebagai air mutlak. Seperti air laut juga. Air laut, kita ingat air mutlak ni air ni je lah, mineral water. Sebenarnya banyak lagi kategori yang ada yang dia tak dapat nak pisah dia punya sifat asal dia dari tempat tu. Contoh, kita pergi kat Taman Tasik, nampak ada pokok kiambang dan air tu warna-warna dia warna hijau-hijau sikit, yang ayat mengalir tu. Kalau kita tengok yang satu kolam kat Taman Tasik tu, dulu ada lah pokok apa ni, kiambang, macam-macam pokok dia duduk naik dalam ayat tu, tapi ayat tu mengalir. Ustaz pernah mancing dulu, tak tahu dulu kena compound kalau mancing ikan keli banyak dalam tu, ikan keli kecil-kecil, sedap juga goreng. Ini cerita balik pasal air tadi lah. Itu walaupun air tu nampak macam dah lama ditinggalkan dan berwarna hijau, tapi asal dia memang air daripada air asalnya di situ. Memang asalnya air tu lalu dan dia duduk dalam keadaan yang macam tu, maka itu dihukumkan sebagai air mutlak lagi. Air laut pula rasanya apa? Masin.
Boleh tak pisahkan masin dia bawa air putih keluar tawa dia saja, nak hilangkan masin dia tetap lagi air mutlak. Air tanah pula kat pondok-pondok, kat sekolah-sekolah mahad kata. Sekolah mahad dulu dia duduk air tanah, memang bau tanah betul, warna coklat air dia. Kat Kelantan lebih kurang lah kan. Kalau kita pergi air perigi, air telaga, dulu orang kampung pakai air telaga lah. Kalau musim hujan dia jadi keruh. Yang tak dapat lari dari sifat asal yang itu, dia tetapnya dipanggil air mutlak. Kecuali air mutlak itu yang asal sifatnya dan kita tambahkan sesuatu yang suci daripadanya, dia akan tukar jadi air mutaghayyir atau mughayyir. Elok ayat laut dan masin lah, dia pergi letak gula. Nak ambil semayang masin sangat Ustaz, tak apa, ambil satu jak tu pergi letak gula. Tak gula berapa banyak, asalnya memang tak masin, tak manis pun, dia pergi letak gula. Nak bagi rasa kurang masin, ambil semayang guna ayat laut yang tak gula tadi. Boleh tak? Tak boleh. Dia dah berubah, masukkan sesuatu yang benda asin dalamnya. Ayat belerang tadi, elok dah ayat belerang, baru dia macam tu. Saya tak mau bau kuat teruk sangat, baru dah letak apa? Letak ayat mawar, pewangi mawar tu untuk bagi orang mati mandi tu. Letak ayat benda ayat mawar tu jadi wangi ayat belerang tu. Boleh tak pakai? Tak boleh lah, kerana ada masuk satu benda asing yang lain dari sifat asalnya. Tak boleh pakai lah. Tak boleh digunakan untuk berwuduk tadi, basuh najis, bersuci tadi. Maka kita tahulah ayat-ayat mutlak ni ada beberapa kategori yang ada. Ayat tanah yang keluar dari ayat mata air pun sama juga. Ayat banjir boleh pakai tak? Ayat banjir, tengok kawasan Pekan, ayat tu elok-elok pada dalam keadaan yang sederhana, yang elok lah, tapi dia jadi coklat kerana benda lain yang masuk. Air ni, air yang kita belajar tentang air ni tak berubah daripada 3 sifat: bau, warna dan rasa. Adanya salah satu darinya, maka ayat tu ditukar jadi air mughayyir dari air mutlak. Air mutlak elok air hujan yang jatuh tu elok jernih, ataupun air daripada bukit yang bawa tanah tadi masih lagi elok, kerana ada tanah yang masuk ataupun pasir yang mana yang kena pada air tu, elok bawa. Tapi bila masuk kawasan perumahan yang mananya banyak benda-benda lain yang masuk menjadikan air itu berubah warna keruh tu, bukan warna tanah, maka kat situ dihukumkan air itu sebagai air banjir. Itu walaupun lebih pada 2 kolak, sekiranya kotor, maka dia hukumkan sebagai air mutaghayyir, yang berubah warnanya dan berubah baunya. Baunya bau kurang menyenangkan. Kalau orang tu duduk tepi sungai dan banjir tempat dia, ayak datang tepi sungai rumah dia, naiklah ayak sikit, jadi ayak tu nampak sungai tu bersih. Yang bawa air tu yang datang dalam keadaan yang asal dia memang warna tanah macam tu. Memang bila dah kata sungai ni, bila kata dah hujan lebat, ayak pun laju, jadi keruh lah. Jadi keruh. Kita boleh tak pakai ayak tu? Boleh. Kerana kalau kita duduk tepi-tepi sungai ni, kata lebih air dia banyak dan tidak ada apa yang mengubahkan warna, bau dan rasanya itu seperti air sungai yang asal tu. Yang berubah kerana tanah tadi. Memang kalau air hujan pun kita tahu dah, lah ni memang warna coklat warna dia. Jadi boleh dipakai. Air banjir kat tengah Pekan tadi, kat mana? Kat Kuala Lumpur kata, kat Shah Alam tadi. Boleh pakai tak air banjir tu? Doktor pun kata jangan pakai, takut kena wabak, sakit perut, cerit-berit. Jangan minum daripada air banjir kerana telah bercampur sesuatu yang kotor. Yang duduk dalam bandar ni banyak dari bahan buangan yang kotor, maka tidak boleh dipakai itu. Datangkan mudarat pada kita. Bukan lagi air mutlak itu. Walaupun cukup 2 kolah, kerana bau, warna dan rasanya itu berubah daripada asalnya. Okey. Jadi kita teruskan. Semuanya ini tetap dikatakan air mutlak yang tadi, yang Ustaz cerita tu lah. Ini kerana air tersebut sukar untuk dielakkan daripada perkara-perkara tersebut. Jadi kita tahulah air mutlak dan kita dapat bahagikan dan kita dapat tahu apa guna air mutlak ni. Semata-mata untuk kita bersuci. Bersuci untuk apa? Melaksanakan ibadah. Pakaian kita kena suci dengan air mutlak untuk melaksanakan ibadah. Sama dengan apa saja alat-alat yang ada, pakaian kita, tempat kita semayang, kenderaan kita, semua setiap benda yang kita miliki, itu yang harta yang digunakan itu hendaklah suci dia dalam keadaan yang bersih. Maka sucikanlahnya menggunakan air mutlak itu. Okey, yang ni yang mana Ustaz bahaskan tentang, kita dah tahu dah
apa guna air mutlak ni dan beberapa kategori air mutlak. Jadi kita tengok dalilnya. Dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak ialah hadis riwayat Al-Bukhari 217 dan lainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita tentang kitab yang kita pakai fiqh manhaji ni. Yang ni yang kita pakai ni versi lama. Dia ada satu versi baru yang syarahnya di bawah, yang mana baru siap. Ada syarahnya lagi. Bawah Mufti Negeri Sembilan ada keluarkan satu. Itu. Satu lagi kitab yang saya baru tahu lah, Mu'tamad fi Mazhab Syafi'i. Kita ada satu kitab Mu'tamad ni, satu mana kitab dalam mazhab Syafi'i, kata putus daripada Imam Syafi'i juga mazhab Syafi'i tentang sesuatu perkara. Dan kita pakai ni dari segi syarahnya. Syarah yang syarah dari kitab yang asal Al-Um dengan Muwatta', Al-Um kata dengan risalah yang kita pakai ni. Baru-baru ni dah bahasa Melayu dah diterjemahkan dan dia buat lebih khusus lagi dengan syarahnya. Kitab Mu'tamad tu dulu bahasa Arab dia ada 5 jilid. Lah ni ada dalam bahasa Melayu. Kejut juga Ustaz tengok baru tahu tadi. Tanya Ustaz Izul lah, kata Ustaz Izul beritahu, kata ada kitab Mu'tamad dah ada dah dalam bahasa Melayu. Itu lagi lah pendapat-pendapat yang adanya hujah, dia beritahu ni hujah sekali. Mana kalau kita keluarkan pendapat tu, hukum tu kita keluarkan sekali dengan hujahnya yang mengukuhkan dia punya hukum tu. Okey, kita tengok dari hadisnya, qamal a'rabi fabala fil masjid. Ini cerita tentang orang Badawi. Seorang Badawi telah berdiri lalu kencing dalam masjid. Fabala, lebal maknanya kencing, fil masjid, dalam masjid. Faqama ilaihi an-nasu liyaqa'u bih, kata. Kemudian para sahabat pergi untuk menghalangnya. Dia tak tahan nak kencing dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi bukan macam masjid kita ada kapet masa zaman Nabi ni. Dia tak ada apa, pasir saja. Ketika tu pasir. Lalu Rasulullah bersabda, liyaqa'u bihi faqala an-nabi. Ini yang mereka sahabat ni dah halang orang Badawi nak kencing. Nabi kata apa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in, kata. Biarkanlah dia dan tuangkan di atas air kencingnya sebaldi air. Au dhanuban min ma'in fa innama bu'ithtum muyassirina. Ini menyenangkan. Walam tub'atsu mu'assirina, kata. Mana Rasulullah kata apa? Rasulullah bersabda, biarkanlah dia dan tuangkan di atas air kencingnya sebaldi air. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk mempermudahkan dan bukan menyusahkan. Ada satu orang Badawi ni nak pergilah kencing. Dia tak tahan sangat lah. Dia pergi satu tempat di sudut masjid, kata, di hujung, kata. Kemudian sahabat halang kerana dia nak kencing kat situ. Rasulullah kata, biarkan pergi, bagi dia selesai kencing dulu. Dah selesai kencing, kemudian dituangkan baldi ke atasnya, ke atas tanah pasir tadi yang tempat dia kencing. Kemudian Rasulullah kata, sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk mempermudahkan dan bukan menyusahkan. Perintah Rasulullah SAW supaya menuangkan air ke tempat air kencing tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahawa air tersebut mempunyai ciri atau sifat menyucikan. Ini cerita tentang orang Badui tadi yang tak tahan nak kencing, kemudian dia kencing pada satu sudut. Kalau berlaku di dalam masjid kita, satu orang datang, budak-budak kau dia kencing kau, dia kata dia pakai pampers ke tak apa betul ke, dia lari terkeluar tak najis kata. Jadi macam mana kita nak buat kat sini? Situasi yang sama dengan zaman Rasulullah boleh terjadi pada kita. Kalau dulu kalau setengah pada masjid tu ada tempat orang duduk tidur etikaf. Ustaz dulu zaman belajar kat Ustaz dulu lah, masa mula-mula baru buka kan, orang etikaf semua duduk dalam masjid ramai malam Ramadan. Tapi masalahnya dia tidur tu tak pakai bantal, keluar alik basi, jatuh kat sosah belakang
Semua duk baring kat tepi-tepi semua. Jadi jatuh dia basi tu. Jatuh, nitik-nitik kata. Bila kita tengok, ya ini tengok peta, dia buat peta baru. Nak angkat kapek macam mana? Kapek besar. Kapek sambung tu. Yang ni yang mana berlaku najis, tentang najis sama dengan najis air kencing yang kena pada tempat bahagian yang jatuh tadi. Kena dalam masjid kita ataupun najis budak-budak yang lari tadi. Apa yang perlu kita buat? Nabi ajar kita menggunakan air saja untuk sucikannya. Kalau ada bekas daripada najis, kena budak tahi budak jatuh sikit, cucikan dengan air sehingga hilang 3 perkara ini: bau, warna dan rasa. Bau tidak ada bau dah. Selesai setelah kita betul-betul cuci, guna kain apa tarik, ambil lagi air lain, ambil lagi perah pula, buang lagi, ambil 2-3 kali sampai 3 benda ni hilang, maka sah tempat tu untuk kita sembahyang. Hilangnya najis tadi, izalah minal najasah, hilangnya daripada najis. Sama juga dengan kencing tadi, dengan liur basi tadi, basuhkannya sehingga 3 perkara ni hilang. Bau tak ada, warna tak ada, dan rasa. Rasa tu bentuk lah, bukan jangan pergi jilat kat situ. Dia beza lah, najis dengan air ni lain. Najis ni bau, warna dan rasa. Rasa dia bentuk hissi, yang boleh kita rasa bentuk dia. Najis cicak dia ada bentuk. 3 perkara dalam bab air: bau, warna dan rasa dia. Rasa dari mulut tu. Rasa melalui mulut. Kalau ada rasa dia lagi yang lain yang masuk selain pada, contoh saya kata air mutlak tadi, kemudian kita masukkan sesuatu perasa, tapi warna tak ubah, warna bau tak ubah, rasa manis, masuk gula, rasa manis, nampak putih tapi rasa manis, dia jadi air mughayyar. Tu rasa melalui mulut. Tapi bab najis, rasa tu bukan rasa dengan mulut, tapi rasa dengan tangan kita. Dah bentuk tu tak ada lah. Nampak dalam kapek kita semua kena najis tadi, semua kita dah cuci lah dengan air mutlak tadi. 3 perkara ni hilang. Liur basi tadi pun sama juga, cuci 3 benda yang hilang: bau, warna dan rasa. Dia kembali pada hukum asal, sucilah tempat tu. Itu macam tu juga dengan budak berak dalam masjid tadi. Kapek ni takkan angkat kot. Macam mana dengan kalau babi masuk dalam surau ke masjid? Kalau yang macam masjid ada satu kes tu kan, babi masuk, dah angkat terus kata. Babi basah, babi yang masuk tu. Kalau dalam kita punya syariat, senang je. Kalau dia duduk kat tempat yang mana kita nampak dia kering dan tempat tu kering, dia elok je kering, dia lalu ke dalam masjid ke, dia duduk, dia tak nampak kesan yang meninggalkan kesan yang kotor itu, maka dihukumkan suci. Yang dapat mengalihkan najis mughalazah tu hanya salah satu daripadanya berbeza. Kalau babi tu basah, tempat tu kering, dia boleh mengalihkan najis tu, maka tempat tu kena sama. Kalau sebaliknya tempat tu basah dan babi tu kering pun sama juga. Kalau dua-dua kering tak menjadi masalah. Babi dengan jin sama hukum dia. Kalau dua-dua kering yang kena pakaian kita, maka tak menjadi masalah. Dan dua-dua basah, ini jumhur punya pendapat. Dua-dua basah, babi basah, kita pun basah. Dalam air, babi duk lari kat kita, dia nak sondoi kita, kita peluk dia. Dia basah, kita pun basah, duduk sama basah. Jadi babi tu pun lari, kita pun lari. Dah terpeluk babi tadi kan, terpeluk kata, dia nak sondoi kita, kita duduk tahan-tahan dia, pegang bahagian dia. Dalam air kita basah, dia pun basah. Jadi kita bangun tu tak payah sama lah, kerana dua-dua dalam keadaan yang suci. Itu dalam jumhur berpendapat sekian lah, sedemikian. Cumanya ada berbeza lah. Dalam fiqh ni dia bukan satu pendapat. Kalau kita ada satu sandaran yang lain, kita boleh pegang sandaran yang kita ada tu, yang kita yakin. Okay, jadi apa yang berlaku tentang cerita Badawi ni, tentang air tu, mana tempat yang dikatakan sucikanlah tempat yang terkena najis itu dengan air mutlak. Boleh tak nak cuci dengan air laut? Sajalah air payah pada, tapi rumah kita dekat laut. Boleh tak nak suci dengan air laut? Tempat yang kena najis tadi boleh, kerana air laut tu air mutlak. Nak ambil air apa? Air tanah pula, air belerang saja. Air lain ada, air putih, air tapis semua ada lah. Air payah kat rumah kita ada, tapi saja kat rumah tu ada telaga, ada kolam air panas, bau belerang ada, semua ada. Saja nak cuci dengan air belerang boleh, kerana air mutlak juga, tak menjadi masalah. Jangan cuci dengan air sirap dah. Itu boleh.
Yang ni ada daripada beberapa soalan yang dan Ustaz kupaskan jawapannya daripada pandangan mufti wilayah tentang penggunaan mesin basuh yang manual ataupun automatik. Sebab apa? Sebab banyak juga ramai orang yang viral kan, yang dia beritahu satu pandangan sendiri. Kita ada mufti yang keluarkan pandangan. Setiap apa hal yang berkaitan dengan fiqh, jika ada keraguan, maka kita boleh ambil daripada Majlis Fatwa Negeri dan Majlis Fatwa Kebangsaan. Kalau kita tanya ustaz dan ustaz ni kurang memuaskan pendapat yang dia bagi kurang memuaskan, tiba-tiba kita dengar satu pandangan lain buat kata macam ni. Kalau dah puas, kita rasa hujah dia dah kukuh, tak apa, ikut dalil dia dah ada, dengan alasan dia ailah dia dah cukup, dengan hukum dia dah cukup, maka kita boleh pegang itu. Tapi kalau rasa tak puas lagi, tengok lah ni dalam search dalam Google pun ada Majlis Fatwa Kebangsaan dengan peringkat negeri. Dan ini saya kupaskan dari Majlis Fatwa Kebangsaan mengenai penggunaan mesin basuh secara automatik ataupun manual. Ada orang kata bila kita masukkan pakaian yang terkena najis, bila kita masuk dalam pakaian yang tak banyak lah dari segi najis yang terkena air kencing sikit ke apa, kencing budak cucu tidur kencing atas cadar, cucu kencing atas toto, ataupun batuk-batuk terkencing, bekas mana kain-kain ke apa, jika kita masuk dalam mesin basuh, kemudian kita basuh pakaiannya dalam 3 kali basuhan, last kali kita letak softline bagi hilang, bagi bau wangi. Apakah bersih pakaian kita tu? Menurut pandangan fatwa peringkat kebangsaan dari mufti-mufti kita berpandangan bahawa pakaian itu bersih. Kenapa? Kerana diletakkannya air yang kita pakai, yang turunnya air suci itu, air suci lagi menyucikan, air apa ni? Air kita belajar apa tadi bahasa Arabnya, air mutlak. Dalam ni dia tulis Melayu, saya dah lupa perkataan mutlak tu. Air mutlak yang datangnya kepada washing machine tu ibarat kata seperti air yang mengalir yang lalu tu. Kenapa? Kerana ia datang daripada air tangki yang mengalir daripada air asal yang kita ambil. Kemudian kita buka pipe, dia lalu memang dia berhenti sementara, dia basuh. Kemudian dia buangkan semua air yang kotor tadi, yang sekali pakaian yang terkena najis, basuhan pertama lah. Jadi kita duduk sabun, air tu mengalir banyak, dalam keadaan yang banyak. Kemudian dia basuh bilah, kemudian dia buang betul-betul. Yang pertama, buangan yang pertama, najis tu dah pergi dah. Dan dibasuh dari air yang mengalir tadi, melalui paip tu dikira sebagai air mengalir. Sebab apa? Sebab kedua pun dia keluar air. Ibarat macam kita basuh kat kawasan yang kita gunakan paip lah, kita cucuk macam tu. Kita cuci, kita tembak guna getah macam tu. Lebih kurang kita basuh kat tempat air yang mengalir. Sama dihukumkan sedemikian rupa. Kerana air yang mana yang datang tu dia daripada air yang mengalir. Kemudian yang keduanya, bilasan yang kedua tu dia basuh lagi, dia lupa air juga, masuk cuci balik, cuci, kemudian dia keluarkan air sampai 3 sifat tu hilang. Bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada. Andai kata ada bau, ada warna lagi, maka kena sucikannya. Kalau ada warna lagi, kena basuh sampai hilang warna gitu. Biasanya kencing lah, kalau lama kencing budak-budak ni memang tinggal lama kat dalam cadar putih tu, dia akan ada warna juga, tak akan tinggalkan warna. Jadi kat situ basuhan yang kedua tu dia dah pergi dah air najis tadi. Basuhan yang ketiga, itu yang kita tak softline, letaklah pewangi last sekali. Dah basuh yang ketiga habis dah, dia buang lagi air tu. Ini ibaratnya kita basuh dengan air yang mengalir tu, kita jiruh pada tempat tu, kita cuci sampai hilang 3 sifat daripada najis tu: bau, warna dan rasa. Kalau ada warna lagi, air kencing ataupun darah ni agak susah nak hilang, maka hilangkannya. Untuk pakai, jika kita pakaian tu kalau kita nak gunakan untuk beribadah,
maka kena hilangkan dua sifat tu. Tapi andai kata kalau kita tak pakainya untuk ibadah, tak jadi masalah lah. Pakai je lah pakaian tu. Pakaian tu pakaian yang masih lagi dalam keadaan yang ada bekas najis itu. Pakai, tapi jangan gunakan untuk solat. Kerana solat kita berada dalam keadaan suci betul. Itu. Okey, itu tentang penggunaan mesin basuh. Kita dah tahu dah cara menggunakan mesin basuh. Kemudian kita nombor dua, air yang suci dan menyucikan tetapi hukumnya makruh. Yang ini air musyammas kan, air yang terdedah dengan matahari. Yang saya nak bahaskan yang paling penting kat sini, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air mutaghayyir atau mutaghayyir. Sebab apa? Sebab ada persoalan orang kata. Air mustakmal ni, ini Ustaz jelas sikit. Nak beza. Air mustakmal yang mana air yang telah digunakan oleh mukallaf, orang yang mukallaf yang beragama Islam, yang mana mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas dari segi mandi junub ataupun berwuduk. Itu sebab ada orang keliru lah ni. Adakah air kita yang mana mandi wajib tu, air mustakmal dari diri kita yang masuk pada dalam baldi yang tak cukup 2 kolah tu, adakah air dalam baldi tu jadi mustakmal juga? Sedangkan nak hasilkan air mustakmal tu susah. Bolehkah kita hasilkan macam tu je air mustakmal? Mesti kita kena mandi dulu. Bekas mandi kita tu baru jadi air mustakmal. Yang kita mandi yang tak kencing ke apa, tak kencing sekali, mandi sahaja. Bekas pada mandi tu baru jadi air mustakmal. Nak ambil air mustakmal lagi, dari bekas kita wuduk. Seseorang kalaf Islam dia wuduk, kemudian dia tadah air wuduk tu. Air wuduk tu air mustakmal. Macam mana boleh kata air yang setitik daripada kita yang mustakmal ni, air daripada kita mandi wajib tu, ada terpercik ke dalam baldi air mutlak, yang punya banyak air mutlak tu penuh satu baldi. Air mustakmal tu yang terpercik tu sikit je masuk jadi mustakmal terus air tu. Macam mana pula boleh jadi macam tu? Sedangkan diri kita nak jadikan air mustakmal ni kena daripada bekas kita mandi dan bekas kita ambil wuduk. Macam mana pula binatang yang mandi, kita ambil bekas daripada air binatang mandi tadi, adakah dikira sebagai mustakmal ataupun dikira sebagai mutaghayyir, air yang berubah? Itu. Okay, kita masuk dulu nombor 2 sebelum kita tahu jawapannya lah. Air yang suci dan menyucikan tetapi hukumnya makruh. Air yang suci dan menyucikan tetapi hukumnya makruh ialah air musyammas. Air musyammas ia adalah air yang panas disebabkan cahaya matahari dan dihukum makruh apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, nak dihukumkan air itu sebagai air musyammas yang terdedah dengan matahari, yang bahaya kita gunakan, yang makruh mengikut syarak tu. Ia berlaku di negeri yang panas, yang bersangatan. Kalau di tanah Arab, di Mekah, ambil tempat-tempat yang kering, di Mekah ataupun di tanah Arab belah sana, dia ada satu tangki kat atas. Kat tanah Arab dia tak macam negara kita, yang tempat Ustaz duduk dulu di Universiti Mu'tah Jordan. Dia air masuk ke atas tangki tu seminggu 2 kali je. Air Rabu dia masuk dengan air Jumaat, hari Jumaat tu pakai habis kantong tu lah, sebab air mengalir duduk ke atas daripada masuk ke tangki. Hari Jumaat dah orang nak basuh baju ke, nak gunakan apa saja untuk mandi ke apa. Sebab apa? Sebab hari lain dia hanya bergantung pada tangki tu sahaja, air tak masuk dah. Air Rabu dia masuk malam tu boleh basuh baju. Di tanah Arab macam tu, Jordan pun di Mekah macam tu juga. Tapi kalau air tangki tu habis, kita nak buat macam mana? Perasan tak kalau siapa yang pergi Mekah, ada satu air, lori bawa air, lori macam lori minyak, lori tu macam lori minyak tulis miyah salah, miyah dia panggil air suci salah, salah ke solah tak silap Ustaz. Lepas tu air dia tulis hau belakang salah, kata soleh, kata miyah salah, kata dia perkataan sama. Sebab tu kalau kita azan ayat ala salah kan, jangan tukar dengan ha, dia ha salah, kata
salah kata. Dia punya perkataan. Kita hayya 'alas salah. Tiba-tiba hayya 'alas salah. Jadi bersih perkataan tu. Miyah salah kata. Air yang bersih. Lori tu tulis, memang tulis miyah tu air lah. Air banyak. Miyah pun air juga bahasa Arab. Dia bawa satu, bila habis tangki tu dia akan bawa satu lori tu untuk bawa air masuk kat tangki atas. Sebab tu kalau kita duduk kat Mekah, kadang-kadang dia kira cas tu ya sekali yang kita bayar pergi umrah tu, duk mandi, air tu saya kata air yang dia bawa tu okey sikit lah, sebab air tu bersih, dia tak ada klorin banyak. Tapi kalau air yang paip yang datangnya, air Rabu dengan Jumaat tu, itu bahaya sikit. Klorin dia punya banyak sampai licin. Kalau orang rajin mandi kat tanah Arab tu, musim panas tu mandi dah lama, dia punya bulu tangan dia habis, bulu kaki dia pun habis luruh. Kerana klorin, dia punya klorin tu tinggi sangat kata. Kalau dia rajin mandi, rambut dia pun gugur cepat luruh kata. Jadi yang mana berlaku di negeri panas kata. Kerana apa? Kerana bila mana tangki atas tanah Arab digunakan tangki yang mana daripada aluminium kan, daripada besi. Dia tak pakai tangki macam kita tangki hitam tu, tak pakai. Dia pakai tangki dia besi. Tangki dia besar betul, besar lah. Kalau mana kita boleh panjat atas tu, kalau musim sejuk tu kena ketuk-ketuk kat apa ni, kadang-kadang beku kat tempat air nak keluar tu. Kalau panas sangat dia memang panas betul. Dan panas daripada air yang kita masak tu lagi, lebih kurang macam air masak lah, ataupun lebih panas daripada tu lagi, yang boleh bagi mudarat pada kita. Itu yang dikatakan air musyammas. Ia berlaku di negeri yang panas, 60 Celsius, 60 darjah Celsius yang panas. Kan kat tanah Arab dia memang panas. Itu yang dikatakan makruh menggunakannya. Sebab tu ada pandangan mengenai penggunaan air. Andai kata di tanah Arab waktu tengah hari yang orang tak boleh nak berwuduk dengannya kerana panas sangat air tu, boleh kita menggunakan tayamum untuk mengganti air tadi. Bukan masalah air ni, masalah air tak ada baru boleh tayamum di tempat yang panas. Boleh bertayamum bila mana air terlalu panas. Andai kata pukul 1:30 Zuhur masuk kat tanah Arab ni, kita duduk kawasan perumahan tanah Arab yang mana duduk dekat dengan padang pasir, 1:30 Zuhur, kemudian asar 4:30. Rasa-rasa kalau tunggu sampai 4:30, air yang duduk atas tangki tu tak sejuk-sejuk pun. Kalau boleh dia pandai, dia ambil dulu, dia simpan dulu untuk berwuduk. Itu tak jadi masalah, dia boleh simpan. Andai kata tak sempat, dia nak simpan, pergi keluar, balik-balik 3:30, nak masuk asar 4:30, sejam lagi. Ataupun kata lagi setengah jam nak masuk asar, tak sempat nak sejukkan air tu, tak sempat nak sejukkan air tadi. Nak simpan dalam rumah pun belum tentu sejuk, dalam rumah pun panas, 40 Celsius, 40 Celsius, panas betul. Kalau Arab tak panas betul. Jadi macam mana nak buat itu? Boleh tak tukar tayamum? Tukarlah tayamum, boleh tayamum. Air terlalu panas. Masalah yang berlaku kat sini, makruh menggunakan air yang panas tadi. Kalau kata sakit memudaratkan kita, macam mana boleh terbakar tangan kita, rasa macam melecak, boleh tayamum tu. Itu yang mana tentang masalah air yang panas. Kemudian nombor 2 syaratnya ni tentang penggunaan makruh menggunakan air musyammas tadi. Ia diletakkan di dalam bekas yang ditempa selain emas dan perak, seperti besi. Kalau letak dalam bekas perak, emas tak menjadi masalah, air yang terdedah dengan matahari. Ulama berberi pandangan tu. Tapi yang mana besi, tembaga dan semua galian yang boleh ditempa berkarat, yang boleh datangkan berkarat, itu boleh berkarat, maka kat situ itu syaratnya, salah satu makruh menggunakan air itu. Dia letak dalam bekas tembaga, besi atau galian yang boleh tempa, yang boleh datangkan karat, maka itu dah dikatakan air yang terdedah dengan matahari yang makruh digunakan. Kalau dia ada bekas daripada perak dan emas, duduk bawah matahari tadi, tak menjadi masalah, kerana dia tak boleh merosakkan kulit lah, tak merosakkan kulit. Tapi kalau panas yang bersangatan boleh menyebabkan melecurnya tangan kita, itu termasuk dalam itu bukan kata makruh, lebih pada makruh lagi, haram digunakan kerana boleh memudaratkan diri kita.
Takkan kita pun tahu lah, takkan air panas betul-betul itu nak pergi basuh muka, rosak lah muka. Kita pun tahu kalau yang panas bersangatan, memang kalau panas kena bersih panas betul ya. Syarat yang ketiga, syarat yang pertama tadi negeri yang panas, kedua bekas daripada bekas yang boleh karat, besi atau galian yang seumpamanya. Syarat yang ketiga yang boleh kata air musyambas ni yang digunakan makruh, ia digunakan pada badan manusia walaupun badan mayat kata. Atau pada haiwan yang boleh menyebabkan ditimpa penyakit sopak seperti kuda. Yang boleh datang mudaratkan pada kita, boleh datangkan penyakit pada kita ataupun pada haiwan. Atau yang boleh datangkan penyakit sopak itu. Air yang panas itu yang boleh datangkan penyakit. Kalau tempat kita duduk tadah yang mana dia bekas karat juga yang panas yang boleh datangkan penyakit juga, maka makruh juga. Sama seperti air yang dikatakan 3 syarat tu, air musyammas, yang 3 syarat yang diletakkan itu. Salah satu daripadanya itu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu bahawa beliau Umar tidak suka mandi dengan air tersebut, dan dia berkata, aku tidak suka mandi dengan air tersebut disebabkan masalah kesihatan. Kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan bahawa air tersebut boleh menyebabkan penyakit sopak. Itu yang mana ulama-ulama dia bahaskan kata apa yang boleh datang kan. Ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i ini dia meletakkan hukum, bukan dia saja yang kaji. Dia tanya orang yang pakar, yang alim dalam bidang tu. Kalau penyakit dia tanya tib, ada doktor, orang yang alim dalam bidang penyakit tu, macam mana menggunakan air yang dikatakan musyammas tu. Kemudian Imam Syafi'i ini dia kaji, kemudian dia tanya orang yang alim sampai hujah dah kukuh, baru dia boleh letakkan apa yang berlaku sekira menggunakan air itu, benda-benda yang datangkan penyakit tadi. Ini kerana ketajaman cahaya matahari boleh menimbulkan keadaan berlemin, benda yang seperti minyak busuk yang terapung di atas air. Sekiranya ia terkena pada badan dalam keadaan air tersebut panas, maka ia boleh memudaratkan badan dan menyebabkan penyakit sopak, sejenis penyakit kulit. Jadi sampai nombor 2 sajalah kita pada hari ini. Jadi insya-Allah pada yang minggu yang akan datang kita akan masuk air yang suci tetapi tidak menyucikan. Yang ni tentang air, macam mana boleh terjadinya air mutaghayyir atau mughayyir. Yang ni termasuk kita dah bahagikan. Tadi kita dah tahu air musta'mal ni yang mana bekas air musta'mal ni saya tak. Tadi air mutlak, kemudian musyammas. Air musta'mal kita tak masuk lagi. Yang ni yang kita akan masuk. Yang ni kita dapat bahagikan. Air musta'mal dengan air mutaghayyir. Saya bagi clue dulu lah, petunjuk. Air musta'mal yang mana digunakan oleh manusia yang mukallaf tadi, yang mana daripada mandi dan wuduknya terjadinya air musta'mal. Air mutaghayyir atau mughayyir ni air yang digunakan oleh haiwan. Kita mandikan kucing, kemudian kucing kita tu keluar air daripada mandi kucing itu dipanggil air mutaghayyir. Ataupun kita basuh benda-benda yang suci, benda-benda yang bersih yang kita basuh. Kat rumah kita basuh senduk kau benda-benda yang berabuk, kemudian daripada air itu dia panggil air mutaghayyir. Dia tak panggil air musta'mal. Basuh baju, daripada air mutlak kita basuh baju yang tak ada najis tadi. Mana baju tu kita basuh kemudian air daripada basuhan baju dia panggil air mutaghayyir. Kerana air musta'mal ni hanya berlaku yang keluarnya air musta'mal ni daripada bekas mandi kita, mandi junub kita ataupun mandi biasa yang digunakan oleh manusia yang Islam kata. Yang kita pakainya tu. Yang kita pakai kemudian kita mandi bekas pada tu panggil air musta'mal. Itu kita bahagikan 2. Kita bagi pembahagian baru kita faham. Bila dah kita faham tentang air ni, senang dah kita nak tahu nanti kat rumah. Taklah takut dah nak mandi wajib mandi saya tak adalah takut air titik masuk dalam kolah yang tak cukup 2 kolah tadi. Sebelum ni takut air itu boleh memustakmalkan, titik air ni boleh memustakmalkan air dalam kolah yang mutlak tu. Sebelum ni kita tak tahu. Rupanya air mustakmal ni nak jadinya bukan senang. Itu. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat 35 pada hari yang akan datang. Jadi pada
air dan suci tapi tidak menyucikan. Ini insya-Allah kita tutup majlis tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimin bil lughati al arabiyyah fusha wa mutabahhiran fi 'ulumi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نقبل الله منكم.